Okay. So kita tengok tema 1, theme 1, chemical process. Okay, chemical process. Semua nampak Okay, semua nampak Okay, first kita tengok chapter 1. Okay, chapter 1, redox equilibrium. Redox equilibrium ataupun keseimbangan redox. Keseimbangan redox. So dalam redox equilibrium ni, dalam keseimbangan redox, what you have to know. Okay, what you have to know is, okay, yang pertama yang kamu kena tahu adalah berkaitan dengan anode. Apakah itu anode? What is cathode? Anode, cathode, cell notification. Okay, electrolysis, oxidation. Ni benda-benda hak baru yang pernah dengar tak semua ni? Oxidation state, oxidizing agent. Pernah dengar? Pernah Reducing agent, reduction, redox reaction, rusting. Ni. Semua ni adalah yang kamu kena belajar dalam tajuk redox. Bunyi macam menggerunkan tapi tak ada masalah. Nanti kita belajar slow. Okay. So, hari ini kita akan tengok oxidation and reduction. Apa yang dikatakan dengan oxidation? Apa yang dikatakan dengan reduction? Okey, cikgu bagi tahu dalam bahasa Melayu. Make sure kat depan mata kamu tu ada buku, ada kertas untuk tulis. Cikgu sebut oxidation. Oxidation ni apa benda? Tulis. Oxidation ni maksud dia kot dalam bahasa Melayu adalah pengoksidaan. Pengoksidaan. Okay, reduction means penurunan. Tulis istilah-istilah tu kamu kena tahu dalam dua-dua bahasa, senang. Oxidation means pengoksidaan, reduction means penurunan. Kita nak tengok hot 2 dulu hari ni. Okay, kita nak tengok yang tu dulu, 1.1. Nampak aja sikit 1.1 tapi panjang kisah dia. Okay, panjang kisah dia. First, first apa dia ni oxidation and reduction ataupun apa dia sebenarnya redox reaction ni? Ni redox reaction ni apa dia? Actually di sekeliling kita ni banyak sangat proses redox. Banyak sangat proses redox tapi kita tak sedar. Apa sebenarnya ni? Apa sebenarnya proses redox tapi kita tak sedar ni? Contohnya combustion. Combustion berlaku tak di sekeliling kita? Berlaku tak proses combustion kat sekeliling kita? Berlaku tak? Combustion mean pembakaran. Berlaku tak? Berlaku. Memang berlaku kat sekeliling kita. Kan? Tapi kita tak sedar benda tu berlaku kat sekeliling kita. Actually dia adalah redox reaction. Teacher, masalahnya redox reaction kami tak tahu lagi apa benda. Masa apa nak habaq ni? Apakah maksud redox reaction ni? One is means by redox reaction. Ni nak cerita weh. Okay, apa yang dimaksudkan dengan redox reaction? Okay, tengok kotak warna kuning ni. Tengok kotak warna kuning, apakah maksud redox reaction? Redox reaction, redox reaction, cikgu tak boleh nak panjang lebar sangat nak sentuh semua sekali sebab kita PDPR aja ni. Cikgu pergi hak penting-penting. Redox reaction is a chemical reaction where oxidation and reduction occur simultaneously. Berlaku secara serentak. Simultaneously ni bermaksud berlaku secara serentak. Apa yang berlaku secara serentak tu? Oxidation dan juga reduction. Cikgu buat ringkas Oxidation OX. OX ni oxidation. Reduction RED. Reduction. So redox reaction adalah proses di mana proses pengoksidaan dan proses penurunan berlaku secara serentak. Berlaku dalam masa yang sama. Bukannya kata mula-mula reduction berlaku. Duk lama barulah oxidation. Tu bukan redox reaction. Kalau redox reaction ni dua-dua tu berlaku dalam masa yang sama, dalam masa yang serentak. Tak faham lah teacher. Tak apa. Sekejap lagi ada contoh dia. Boleh ingat balik apa maksud redox reaction. Redox reaction adalah di mana proses is a chemical reaction, tindak balas kimia, where di mana oxidation and reduction occur simultaneously. Di mana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Simultaneously adalah serentak. Itu yang kita panggil sebagai proses redox. Yang tu yang kita panggil sebagai proses redox. Boleh pada permulaan awal dulu, initially a redox reaction refer to the reaction involving oxygen.
Dulu, proses tindak balas redox ni dia hanya refer kepada tindak balas yang melibatkan oksigen sahaja. However, there are various type of redox reaction that can be defined. Tapi sekarang ni tindak balas redox ni dia boleh define ataupun boleh dijelaskan dalam 4 cara, dalam pelbagai cara. Ada cara-cara lain lagi yang boleh mendescribekan tindak balas redox ni selain daripada oksigen sahaja. Apa dia teacher? Apa dia? Ni nak cerita ni. Okay, oxidation and reduction reaction. Wah, nama dekat-dekat payah berbelit-belit lidah saya. Okay, yang first, yang pertama, kita boleh terangkan proses tindak balas redox ni melalui yang pertama, gain or lose oxygen. Terima dan bebas oksigen. Okay, gain, terima and lose oksigen. Bebas. Terima ataupun bebas oksigen. Ataupun dalam istilah lain saya suka perkataan derma. Terima ataupun derma oksigen. Okay, gain, terima, lose, derma. Derma ataupun hilang tulis. Siapa tak apa nak faham bahasa Inggeris tu tulis. Boleh. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua iaitu berdasarkan kepada ni lah. Okay, berdasarkan kepada oksigen. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, gain or lose hydrogen. Yang kedua, tindak balas redox ni boleh diterangkan melalui terima dan derma ataupun hilang hidrogen. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, melalui perpindahan elektron. Transfer of electron. Transfer of electrons means perpindahan elektron. And then number 4, change in the oxidation number. Tengok kat saya tulis tu tengok. Okay, kat saya tulis tu tengok, telinga dengar, tangan tulis sama. Okay, nombor 4, change in oxidation number. Perubahan nombor pengoksidaan. Ni maksud dia dalam bahasa Melayu. Perubahan nombor pengoksidaan. Saya buat ringkas lagu tu nah. Tu maksud dia perubahan. Okay, perubahan nombor pengoksidaan. Change in oxidation number. Jangan risau, jangan takut. Kalau dengar tu macam, payahnya. Jangan risau. Kita akan pergi satu persatu. Kalau boleh hari ni saya nak pergi 3 ni. 3 ni kalau sempat. Kalau tak sempat kita pergi 2 dulu. Gain or lose oxygen dengan gain or lose hydrogen. Kalau tak sempat kita pergi 2 tu dulu. Okay, boleh? Cikgu akan katakan satu persatu. Jangan risau dulu. Okay, sekarang ni. Nak tanya dulu. Sekarang ni faham ke tak? Sekarang ni faham tak? Boleh terima tak? Laju sangat tak saya bercakap? Boleh. Ya? Boleh. Tak laju kalau teacher laju sangat tolong break kat teacher. Okey, ni ada lagi ni tengok ni cross curriculum. Okey, cross curriculum. Cross curriculum kat sini, the terms of redox is derived from the two words. Actually redox ni nampak ni. Redox ni RED ni datang daripada reduction. OX ni oxidation. Sebab tu saya suka tulis kalau reduction tu RED je. Oxidation OX je. Senang. Nampak dia berlaku serentak ni. Ni dia berlaku secara serentak. Simultaneously. Panjang sangat nak tulis, saya tulis serentak. Okey, boleh Okay, itulah yang dikatakan sebagai tindak balas redox. Okey, sekarang ni cikgu nak explain satu per satu. Kita pergi tengok hak pertama dulu. Okey, kita tengok hak pertama dulu. Oxidation and reduction. Ni yang pertama ni, kita tengok dulu. Oxidation and reduction in terms of gain and lose oxygen. Macam mana dikatakan proses pengoksidaan dan proses penurunan dalam istilah terima dan bebas oksigen. Macam mana tu? Okey, macam mana tu? Okey, tengok kotak kuning ni. Tak suruh tengok dia mepek kat atas dulu, biar pergi dulu. Okey, oxidation reaction takes place. Ni saya tukar pen color lain, merah dah pula. Okey. Oxidation reaction takes place when reactant gain oxygen. Okay, but reduction reaction takes place when reactant lose oxygen. Dia kata oxidation, okay, oxidation adalah tindak balas di mana bahan tu reactant, okay, reactant tu dia terima oksigen. Cikgu buat plus O2. Plus tu bermaksud terima. Terima oksigen, gain oksigen. Okay, ni gain. Gain oksigen. Okay, manakala reduction, RED, reduction, lose oksigen, saya buat negatif.
O2. Lose oxygen. Lose oxygen. Okay. Itu adalah reduction. Payah kau teacher nak ingat teacher. Okay, saya ada cara. Ni sebelum kita pergi tengok kepada hak ni. Okay, semua sekali ikut saya. Okay, buat kotak lagu ni. Okay, buat kotak lagu ni. Cara boleh ingat. Kamu ingat satu je. Ingat oxidation je. Yang lain dia akan opposite. Dia akan opposite apa, berlawanan. Okay, buat kotak lagu tu. Dah buat belum? Bahagikan kepada 4. Hak ni 1. Lepas tu bahagi pula hak ni kepada 4. 1, 2, 3. Dah lebih buruk dah pula dah. Ni. Bahagi lagu tu. Ada dia hilang satu lagi. Okay, bahagi kepada 4 lagu tu. Cukuplah saya ni. Okay. Lepas tu buat lagu tu. Gitu. Okay, buat macam tu. Dah buat semua? Yang hujung ni panjang sikit. Okay, lepas tu tulis kat dalam ni. Okay, semua menulis. Saya tak nampak ni. Kalau saya nampak, hampa tak boleh siap. Okay, kat atas ni tulis oxidation. Okay, sini oxidation. OX. Tiru semua. Okay, kat sini reduction. RED. Boleh? Okay, ni cara mudah ingat. Okay, lepas tu sini O. H. E. NP. NP ataupun NP ni Melayu, bahasa Inggeris oxidation number ON. Mudah oxidation number ON. Cikgu guna NP NP nombor pengoksidan. Nombor pengoksidan. NP ni nombor pengoksidan ataupun ON. ON saya tak comel lah, NP lah. Sebab dulu saya mengajar kot bahasa Melayu. Bahasa Melayu saya duk tulis NP. Okay, NP maksudnya nombor pengoksidan. Pengoksidan ataupun oxidation number. Okay, boleh? Okay, apa kaitannya ni? Okay, apa kaitan? O ni apa maksud dia? O ni oksigen tau. O ni oksigen. Okay, O ni oksigen. H ni hidrogen. E ni elektron. Okay, NP nombor pengoksidan. Okay, macam mana tu? Kalau oxidation, ni kamu buat macam ni. Cara mudah nak ingat. Senang je sebenarnya nak ingat. Okay, tambah. Okay, tambah. Tolak, tambah. Tambah, tolak, tambah. Okay, lepas tu yang opposite, yang berlawanan. Okay, agak-agak nak tulis apa ni kat sini ni? Kat situ nak tulis apa? Tolak. Tolak. Tunjuknya siapa tu? Okay, tolak. Sini? Tambah. Lepas tu? Tambah. Tolak. Tolak. Gitu. Gitu. Senang nak ingat. Teacher, kenapa ni? Apa kaitan dia ni teacher? Saya tak faham lagi ni. Hak lain-lain ni kenapa? Sebab apa? Pasal apa kena ada tu? Okay. Ingat balik hak teacher habaq tadi. Okay, tengok balik yang kat atas ni. Yang kat atas ni. Okay, tengok balik yang ni. Nampak tak? Okay, nampak tak yang ni? Okay, nampak tak yang ni? Teacher kata proses redox ni boleh diterangkan melalui 4 cara tu. Saya kata boleh diterangkan melalui 4 cara. Okay, gain or lose oxygen, gain or lose hydrogen, transfer of electron, change in oxidation number. Ada 4 kan? Okay, so saya terus bagi rumusan kat sini supaya mudah kamu nak guna sekali lagi. Mudah nak guna. Sekarang ni kita baru tengok kepada petak hak pertama. Okay ni. Sekarang ni kita baru tengok hak ni, hak pertama ni. Sekejap saya nak tukar pen color lain lagi. Warna apa? Warna ni. Ni sekarang ni kita baru nak tengok hak ni, hak pertama ni. Boleh? Tapi saya bagi siap-siap. So bila kamu nak guna, okay, tambah, tolak, tambah. Tolak, tambah, tolak. Kamu ingat yang oxidation ni. Okay, ingat hak ni. Nanti yang ni dia berlawanan. Ingat salah satu. Saya sarankan kamu ingat yang oxidation. So reduction tu dia akan berlawanan. Boleh Okay. So tengok balik kita punya istilah untuk oxidation and reduction in terms of gain and lose oxygen. Okay, tengok balik hak ni. Tengok balik hak ni. Apa kaitan dengan kotak ajaib kita ni? Apa kaitan dengan magic box kita ni? Ni cikgu namakan dia magic box lah. Magic box. Okay, saya sebut je magic box tu hak ni lah. Okay, magic box untuk redox reaction. Okay, so tengok ni. Oksigen, ni hak nombor satu ni hak cikgu bulat nombor satu ni. Okay, oksigen dia kata oxidation reaction takes place when reactant gain oxygen. Gain oxygen. So nampak tak saya buat kat sini tambah ni? Nampak saya buat tambah ni. Tu maksud gain oxygen. Boleh?
Boleh lepas tu reduction. Reduction takes place when reactant lose oxygen. Lose oxygen. Nampak tak saya buat negatif ni? Lose oxygen. Kehilangan oksigen. Boleh faham tak kegunaan kotak magic kita ni? Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh bagus. Sekarang ni kita nak tengok kotak magic kita hak pertama dulu. Now kita nak tengok kepada contoh. Contoh. Dengar baik-baik. Kalau tak faham tanya terus, jangan buat malu-malu. Aku sekeh kepala. Tahun dah mengajar dengan teacher tahun lepas. Sekarang ni kita tengok contoh. Saya padam dulu. Pemadam ni kecil sangat, lambat sikit padam. Kita tengok contoh. Contoh contoh ni persamaan kita. Contoh ni persamaan kita. Sebab tu saya kata kamu kena mahir buat persamaan daripada tingkatan 4 lagi. Sebab memang bila masuk tingkatan 5 kamu kalau tak reti juga buat persamaan sakit. So baiklah. Ni ada masa banyak ni, siapa dia lagi hak tak mahir buat persamaan, tak ingat lagi oxidation number tu, make sure ingat cas dia tu. Siapa dia tak ingat lagi tu, make sure ingat. Nanti kamu bermasalah. Contoh kita ada tindak balas antara ni hak dia ada cerita kat atas tadi kan. Ni hak dia cerita kat atas ni. Bukan. Ni hak dia cerita kat ni. Hak ni lah penerangan dia ni. Ni. Saya terus pergi kepada hak ni lah. Magnesium. Ni kita ada magnesium bertindak balas dengan carbon dioxide, menghasilkan magnesium oxide and carbon. So yang mana satu adalah oxidation, yang mana satu reduction. Nampaknya saya terpaksa padam sikit kotak ajaib saya ni sebab tak nampak hak ni. Yang mana satu oxidation, yang mana satu reduction. Tadi cikgu bagi tahu bahawa oxidation terima ataupun hilang elektron. Oxidation terima ataupun hilang elektron. Gain or lose oxygen. Gain. Bijak hampa ni sekali belajar ingat dah. Gain oxygen. Magnesium. Magnesium. Partner dia MgO. Kita pun buat lagu ni. Partner dia MgO. Takkanlah nak partner dengan C. CO2. Partner dia dengan C. Boleh? Lepas tu kita tengok apa yang berlaku kepada Mg. Apa yang berlaku kepada Mg? Apa yang berlaku pada Mg? Mg ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia terima elektron. Dia terima oksigen. Nampak? Tiba-tiba dia ada O kat situ. Bermaksud oxidized substance yang mengalami peroksidaan adalah magnesium. Why? Kenapa? Because magnesium gain oxygen. Kerana magnesium terima oksigen. Nampak tak dia terima oksigen ni? Asalnya dia Mg. Tiba-tiba dia menjadi MgO. Boleh? Kita tengok reduction. Reduced substance. Bahan yang mengalami penurunan. Reduced substance. Kenapa carbon dioxide? Because this is carbon dioxide. Asalnya ada CO2 kan? Tiba-tiba dia jadi C. Mana hilang O dia tu? Mg dah ambil. Nampak? Carbon dioxide. Why carbon dioxide? Because carbon dioxide lose oxygen. Sebab carbon dioxide dah kehilangan oksigen. Sebab tu dia mengalami reduction. Tu maksud dia. Sebab tu kamu kena ingat kotak ajaib kita ni. Magic box kita ni. Boleh faham tak? Boleh faham tak cakap tu? Boleh faham tak cakap tu? Boleh. Ulang lagi. Kat mana space besar sikit, tak ada space besar lah. Sini. Saya ambil sini cikgu ulang lagi sekali. Kita ada Mg. Ni tu dia. Tak nampak warna ni. Warna ni tak nampak. Saya ambil tengah sikit. Ni. Mg. Dengar betul-betul. Sekejap lagi saya nak bagi soalan ni. Sekejap lagi saya nak bagi soalan. Dengar betul-betul. Nanti saya seru nama. Siapa hak tak menyahut tu maksud dia pergi lena ke apa. Dikira tidak hadir. Mg tambah dengan CO2 menghasilkan. Satu lagi. Siapa yang tak aktif ni? Saya kira tak hadir juga. Kena menyampuk juga. 2 MgO tambah C. Tu tengok betul-betul cara nak buat dia. Tengok cara nak buat. Saya ambil colour apa? Biru. Mula-mula sekali kamu tengok partner dia. Mg partner dia dengan MgO. Boleh.
CO2 partner dia dengan C. Sekejap lagi saya bagi soalan, kamu buat terus. Okay, CO2 partner dia dengan C. Okay, boleh? Boleh? Okay, now. Apa berlaku pada Mg? Apa berlaku pada Mg? Seronok pula guna pen color macam-macam ni. Okay, ni pula. Apa berlaku pada Mg? Okay, apa yang berlaku? Mg kepada MgO bermaksud dia gain oksigen. Dia gain oksigen. So kalau dia gain oksigen, that means dia mengalami proses. Oh wah, saya cah laptop saya. Okay, sabar. Okay. Okay, so kalau dia gain oksigen bermaksud dia mengalami oxidation. Oxidation. Boleh? Okay, kemudian CO2. CO2 asalnya ada O ni. Tiba-tiba dia tak ada O. Bermaksud dia lose oksigen. Bila lose oksigen maksudnya dia ada reduction. Boleh. So bahan yang mengalami pengoksidaan kita sebut sebagai oxidized agent. Oxidized agent kita adalah Mg. Reduced substance kita adalah CO2. Lagu tu. Boleh faham tak? Sebelum cikgu nak tengok kepada hak ni pula ni. Sebelum pergi kepada hak ni. Biar faham hak. Boleh. Bagus. Boleh. Boleh. Baru dengar suara orang lain. Maksudnya Boleh, ada lah boleh. tu. Hadir lah tu. Hadir. Baru cikgu nak buat tak hadir tak ni. Okay. Boleh Okay, bagus. Sekarang ni kita nak tengok hak yang ketiga atau apa cerita hak yang ketiga tu. Okay, kemudian. Dia kata oxidizing agent. Oxidizing agent. Oxidizing agent ni dalam bahasa Melayunya adalah ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Reducing agent adalah ejen penurunan. Ejen penurunan. Okay. Oxidizing agent, dia cara mudah nak ingat lah. Oxidizing agent ni dia terbalik daripada hak ni. Okay, yang ni apa panggil? Oxidized substance kan? Mg kan? Oxidized substance. Dia akan jadi reducing agent. Kalau dia reduce substance, dia akan jadi oxidizing agent. Ni nampak dia terbalik ni. Kedua dah pula ni. Tak sepadan. Nampak banyak sangat contoh ni. Okay, dia terbalik. Sekejap lagi cikgu cerita. Ni cara mudah ingat dulu. Ni. Nampak oxidized substance. Oxidized substance Mg kan? Bermaksud Mg itu adalah reducing agent. Dia adalah ejen penurunan. Dia mengalami pengoksidaan tetapi dia merupakan ejen penurunan. Lagu mana tu? Okay, why? Because magnesium reduce carbon dioxide. Magnesium ni menurunkan carbon dioxide. Ni magnesium ni dia yang reduce carbon dioxide. Dia yang menurunkan carbon dioxide menjadi C. Magnesium reduce carbon dioxide to form C. Untuk membentuk C, carbon. Dia yang menurunkan. Sebab tu kita panggil dia tu ejen penurunan. Reducing agent, ejen penurunan. Diri dia sendiri mengalami pengoksidaan. Lagu tu. Boleh? Faham Okay, kemudian reduce substance. Okay, reduce substance carbon dioxide. Kenapa? Sebab carbon dioxide lose oksigen. Okey, faham dah? Okey. Tetapi dia adalah oxidizing agent. Dia adalah ejen pengoksidaan. Kenapa? Sebab dia oxidize magnesium. Dia yang mengoksidakan magnesium. Nampak tak ni? Dia asalnya ada O kan? Lepas tu dia bagi kat Mg. Maknanya dia oksidaiskan magnesium. Dia yang mengoksidaskan magnesium kepada 2MgO. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Tapi diri dia sendiri merupakan reduced substance. Diri dia mengalami proses penurunan. Tapi dia adalah ejen pengoksidaan. Pening ke? Boleh faham tak ni hampa? Saya duduk bebe ni. Pening. Okay, tak apa. Sabar sat Kalau pening saya tengok slide ni. Okey, tengok slide ni. Pening lah teacher. Apa kita punya pad tau ni. Okey. Ni kita berkenalan dulu hak ni. Okey, kita berkenalan dulu dengan hak ni. Okey. Ni apa benda ni sebenarnya ni? Okey, dia kena tekan hak ni baru boleh.
Okay, baru saya boleh menulis. Okay. Tengok nak. Okay, tengok. Oxidize agent. Oxidizing agent. Oxidizing agent adalah, buruknya. Oxidizing agent adalah agent dalam bahasa Melayu agent pengoksidaan. Okay. Reducing agent adalah agent penurunan. Kalau kamu tak faham ni, kamu akan bermasalah the whole topik ni. Tu kena faham betul-betul. Sebab tu saya kata penting sangat tajuk ni. Hari ni sangat penting. Kamu tak faham ni, the whole topik ni nanti kamu tak faham chapter 1 ni. Okay, oxidizing agent adalah agent pengoksidaan. Di mana a substance that oxidize another substance and itself undergoes reduction. Dia mengoksidakan bahan lain, tetapi dirinya sendiri mengalami penurunan. Okay. Manakala reducing agent, a substance that reduce another substance and itself undergoes oxidation. Okay. Reducing agent adalah bahan yang menurunkan bahan lain, tetapi diri dia sendiri mengalami proses pengoksidaan. Okay, teacher tak faham juga, teacher aku second juga. Tak apa. Okay, ni kita buat ni. Okay, tak apa. Ni cikgu buat persamaan. Okay, katakanlah hak tadi nah, persamaan tadi. Tak mau lagi buat persamaan lain. Tak ada apa pening. Saya nak ambil slide kosong satu. Okay, saya nak ambil slide kosong. Saya nak tambah slide kosong satu. Okay, tak faham pun ni bagus. Tak faham kau ni kau bertanya nah. Okay, bagus. Okay, nah contoh. Okay, sebab senang sikit saya nak conteng. Okay, katakanlah hak tadi. Mg tambah dengan CO2 menghasilkan MgO tambah dengan C. Okay, tambah dengan C. Okay, dua kat sini. Okay, boleh? Okay, so macam mana ni? Okay, macam biasa, cikgu kata, teacher kata kena partnerkan dia dulu. Okay, Mg kepada MgO, partner dia hak tu, kan? CO2 partner dia dengan C. Okay, teacher hak ni kami faham dah. Biarlah faham pun, saya nak habang juga ni, sebab dia ada kaitan. Okay, lepas tu, kenal pasti. MgO, dia gain oksigen. Bila dia gain oksigen, maksudnya dia mengalami proses pengoksidaan. Okay, Okay. Kemudian CO2 kepada C, dia lose oksigen. Bila lose oksigen bermaksud dia mengalami reduction. Okay, boleh? Dia mengalami reduction. Okay, so sekarang ni, apa dia oxidized substance kita? Cikgu buat ringkas nah. Oxidized substance kita adalah Mg. Kalau dia tu bahan pengoksidaan, bahan yang mengalami pengoksidaan, bermaksud dia adalah reducing agent. Kamu ingat gitu je senang. Kalau dia mengalami proses pengoksidaan, maksudnya dia agent penurunan. Okay, kemudian reduce substance adalah CO2. So, dia adalah oxidizing agent. Allah, sorry anak tulisan saya ni tak boleh nak buat apa dah. Oxidizing agent. Lagu tu. Bila dia mengalami pengoksidaan, Mg ni mengalami pengoksidaan, bermaksud dia adalah reducing agent. Dia terbalik. Okay. Bila CO2 merupakan reducing agent, reduced substance mengalami proses penurunan, dia adalah oxidizing agent. Dia terbalik. Dia terbalik. Boleh faham tak ni? Faham tak? Faham. So nampaklah kat sini. Substance. Oxidizing agent adalah substance that oxidize another substance and it is undergoes reduction. Dia mengalami reduction. Dan dia adalah oxidizing agent. Ni. Diri dia sendiri mengalami mengalami penurunan, tapi dia adalah oxidizing agent. Dia terbalik je. Dah payah apa?
Dengan kata lain dia terbalik. Terbalik aja. Twist je dua tu. Sekejap cikgu tengok contoh lain. Ni. Okey, contoh ni. Contoh kedua. Okey, hak ni nampak lagi clear lah. Okey, contoh kedua. Okey, tengok betul-betul. Di contoh kedua, katakanlah cikgu ada PBO. Nak bagi kamu dah faham lagi. PBO tambah dengan H2 menghasilkan PB tambah H2O. PB tambah H2O. Okey, boleh? Okey, PBO partner dia dengan PB. PBO partner dia dengan PB. H2 partner dia dengan H2O. Lagu tu. Okey, so PBO partner dia dengan PB, nampak tak asalnya ada O. Lepas tu dia dah tak ada O dah. So bermaksud dia lose oksigen. Dia lose oksigen, kan? Bila lose oksigen, so dia mengalami proses penurunan. Apa tu? PBO. Lead to oxide. Okay. Kemudian maksudnya hak ni. Hak ni adalah reduce substance. Bahan yang mengalami penurunan. Okay, bahan yang mengalami penurunan. Iaitu substance undergoes reduction. Okay, substance undergoes reduction. Bahan yang mengalami penurunan. Okay, lead to oxide. Manakala H2, H2 partner dia dengan H2O. Dia gain oksigen. Nampak tak? Dia gain oksigen. Dia terima oksigen. Bila dia terima oksigen bermaksud, betul lah. Bila dia terima oksigen bermaksud dia adalah dia mengalami oxidation. So, substance undergo oxidation is hydrogen gas. Hydrogen gas, jangan duk pilih hak belakang tau. Pilih hak depan ni. Hydrogen gas, dia sama ada dua ni je. Jangan duk pilih hak belakang ni. Okay, hak ni. Hak depan tu. Okay, boleh? Okay, hak tu kamu faham dah kan? Okay, sekarang ni tengok dari segi ejen ni. Aduh, ada ejen dah pula dah. Okay, kita tengok dari segi ejen. Oxidizing agent. Ejen penurunan. Dalam istilah senang nak ingat, nak faham, oxidizing agent ni mungkin cari hak mengalami reduction. Sebab dia terbalik. Oxidizing agent pergi cari hak reduction. Ni. Lead to oxide. Gitu. Reducing agent. Pergi cari hak mengalami oxidation. Iaitu hydrogen gas. Faham tak? Dalam erti kata hak mudah. Faham tak? Faham. Faham tak ni? Faham. Faham tu dalam erti kata hak mudah lah. Tapi soalan periksa dia tanya sebab tau kadang-kadang tau. Mungkin dia tanya sebab. Kenapa? Kalau dia tanya sebab tu saya tengok duduk kat sini. Ni. Okey, bukan ni. Ni H dah ni. Okey, kalau dia tanya sebab tu hak dalam buku teks tu. Okey, kalau dia tanya kenapa. Okey, kalau dia tanya sebab apa hak ni lah. Ni kalau dia tanya sebab. Sebab soalan kadang-kadang dia tanya sebab. Kenapa magnesium oxidized substance? Ataupun kalau dalam slide saya tadi saya tulis substance undergoes oxidation. Kan? Saya tulis ni hak ni benda sama ni. Substance undergoes oxidation. Magnesium. Kadang-kadang soalan tanya why? Give your reason. Okay, why? Because magnesium gain oxygen. Okay, reduce substance. Why? Why carbon dioxide? Why? Because carbon dioxide lose oxygen. Okay, because carbon dioxide lose oxygen. Saya rasa hak tu tak ada masalah kan? Kamu yang bermasalah ni hak ni. Okay, oxidizing agent. Oxidizing agent kena pergi cari siapa? Pergi cari bahan yang mengalami penurunan. Cari bahan yang mengalami penurunan. Tu bermaksud dia lah oxidizing agent. Sebab dia terbalik. Ni couple dia ni. Mestilah berlainan kan? Kena cari hak berlainan jantina. Okay, lepas tu reducing agent. Reducing agent pergi cari hak bukan reducing. Cari hak oxidize. Dia berlawanan lagu tu. Okay, iaitu magnesium. Okay, yang ni carbon dioxide. Gitu. Okay, tu dah faham dah. Nak bagi tahu sebab apa. Okay, sebab apa? Kalau carbon dioxide sebab oxidize magnesium. Sebab dia yang mengoksidakan magnesium. Daripada Mg kepada MgO. Dia yang mengoksidakan. Okay, manakala magnesium
adalah reducing agent. Why? Because magnesium reduce carbon dioxide. Okay, magnesium ni dia reduce carbon dioxide daripada CO2 kepada C. Ni magnesium yang reduce. Yang ni carbon dioxide yang oxidize. Okay, boleh nanti kamu salin hak ni. Baca dengan lebih lanjut. Okay, setakat ni boleh faham tak sebelum saya pergi kepada latihan? Soalan nak suruh kamu try buat. Okay, boleh Boleh Boleh. saya tak ada dengar suara Boleh. tak ada suara satu ni saya pergi kotak Hadir. Syukur ada tak syukur? Ada, Cik Mai ada. Saya tak dengar suara ni, saya kira tak hadir ni. Okay, now. Sekejap. Ada. Allah, kecil yang pemadam saya buat slide baru. Okay, saya nak suruh kamu try buat lah. Saya nak suruh kamu try buat. Sediakan kertas dan pen. Okay, sediakan kertas dengan pen. Okay, soalannya. Ni nak suruh kamu try buat. Okay, soalannya CO. Okay, CO tambah dengan C menghasilkan Cu tambah CO2. Sekejap lagi masing-masing buka kamera. Saya nak tengok hampa tulis ke tak. Angkat buku. Saya nak check tengok. 2 CO tambah C menghasilkan 2 Cu tambah CO2. So, apakah tugas kamu? Okay, yang pertama sekali kamu cari oxidized substance. Okay. Buat anak panah macam teacher buat tadi. Buat anak panah macam teacher buat tadi. Oxidized substance. Oxidized substance. Bahan apa yang mengalami peoksidaan? Reduced substance. Bahan apa yang mengalami penurunan? Okay, lepas tu oxidizing agent. Bahan apa yang mengalami yang merupakan ejen peoksidaan, dan reducing agent. Bahan apa merupakan ejen penurunan. Okey, cuba buat sekarang. Saya bagi masa 2 minit. Okey, cuba buat sekarang 2 minit. Dalam masa 2 minit buat anak panah macam teacher buat dah. Okey, lepas tu sekejap lagi buka kamera, tunjuk kat saya nak tengok. Okey, cuba buat. Dah siap bagi tahu. Siapa siap dulu bagi tahu. Okey. Dah siap ke? Okey, masa ada 1 minit lagi. Okey, cuba buat. Dah Teacher nak tulis nama penuh ataupun tulis sebelum je? Apa dia? Jawapan boleh. CO tu copper to oxide. Nak tulis nama penuh tak apa, copper to oxide. C tu carbon. C tu carbon. Syukur dah siap ke? Nampak gaya bertanya tu macam dah siap je Syukur tu. Okey, siapa yang dah siap? Okey, siapa yang dah siap? Boleh angkat. Cikgu nak tengok. Sila buka kamera. Cikgu nak tengok. Siapa yang dah siap tu boleh buka kamera, tunjuk masing-masing punya jawapan. Oi, bagus Syukur orang pertama. Siap dah Syukur? Yusha pun bagus. Okey, Tania, Syukur dan Yusha. Syukur hijau sebenarnya. Okey, Syukur. Kalau tak ada masalah internet tu, okey. Fatin pun dah siap. Okey, bagus. Sekejap lagi kita check sama-sama. Hak Fatin jelas nampak jawapan. Hak Syukur tadi tak apa nampak jelas sangat. Syukur tunjuk dekat sikit dengan kamera. Okey, Adila pun dah siap. Fizati dah siap. Syukur. Okey.
Barulah nampak tulisan syukur. Tapi tu nampak kosong ke kiri sikit syukur. Ke kiri ke kanan dah? Okay, bagus lah. Okay, syukur dah siap Adam. Okay, Adam, mu sengit Adam. Mu tengok ke mana? Teleng kepala saya tadi. Gitu. Okay, Aina dah siap. Anis. Afrina tidur. Tidur terbalik tidur Tidur dah siap. Sofia. Sofia marah dia. Teacher ni apa? Tak keluar-keluar nama dia. Okay, Sofia pun dah siap. Bagus. Okay, Aida tu sama Aida. Okay, Husna pun dah siap. Cikgu tik ni. Siapa hak tunjuk je ni? Kira akan hadir. Hak tak tunjuk, kira tak hadir. Aina. Okay, Aina. Anis dah tunjuk belum tadi? Zaim. Okay, bagus. Ikmal pun dah. Anis dah. Tidur. Okay, Azri. Aku nampak Azri. Mana Azri? Tak nampak Azri? Okay. Okay, bagus. Siapa hak tak tunjuk lagi lah? Nurin tak tunjuk lagi ni. Okay, Safia dah. Okay, bagus ha. Hak mana dah siap ni bagus. Hak tak tunjuk saya lagi tadi Nurin. Firzati tak tunjuk lagi. Nurin. Okay, Nurin tunjuk dah. Nurin kan lembut sikit. Ya ke? Marah Firzati. Dah lah. Sorry Firzati. Okay, Nurin pun dah tunjuk. Siapa hak tak tunjuk lagi tadi? Dah, semua dah tunjuk Okay, bagus. Tahniah. Sekarang kita cek tengok. Sebab saya nampak daripada jauh lagu tu tak tahu betul ke tak dah. Okay, cek jawapan masing-masing. Okay, jom kita cek jawapan. Tengok betul ke tidak. Okay. Langkah pertama Cikgu Habak tadi kena buat apa? Kita partnerkan dia. CEO partner dengan ni. Kami ikut je step saya ni. InsyaAllah tak salah nanti. Jangan kisah. Okay, C partner dia dengan ni. Kan? Okay, cek tengok betul ke tak kamu buat tu. Okay, now. CuO kepada C. CuO kepada C. Gain or lose oxygen? Gain or lose oxygen? Lose oxygen. Lose oxygen. Okay, kalau lose oxygen bermaksud CuO mengalami apa? CuO mengalami apa? Reduce. Mengalami apa? Reduction. Mengalami reduction. Okay, pandai dah tu. Okay. Lose saja. Lose oxygen lah. Maksud saya lose oxygen lah kat sini. Okay, kemudian C partner dengan CO2. Kalau lah hak ni lose oxygen, hak ni gain kah? Lose juga ni. Nampak ni? Gain oxygen. Mengalami proses apa? Oxidation. Boleh? Okay, kita jawab soalan tujuh hak pertama tadi. Apakah oxidized substance? Bahan apa yang mengalami proses pengoksidan? Substance that undergoes oxidation. Apa dia? Bahan apa? Projek kerja nombor 1 ni. Apa dia? Carbon. Ni kan? Betul? Okay. Kemudian nombor 2. Reduce substance. Bahan apa yang mengalami reduction? Substance that goes reduction. Copper to oxide. Copper to oxide. Boleh tulis penuh, tak ada masalah. Copper to oxide. Kalau tulis penuh, make sure kamu kena betul ejaan dia. Copper to oxide. Okay, ada 2 ni. Copper oxide saja salah lah. Okay, nombor 3. Oxidizing agent. Oxidizing agent. Hak ditakuti ni. Hak mana satu oxidizing agent? Apa yang mana? Copper to oxide. Tu boleh ke tu? Copper to oxide. Ya, senanglah pula dah. Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Boleh. Senang je, dia main terbalik gitu je. Kamu jadi pening tak sebab teacher bagi tahu reason dia kan. Okay. Now, nombor 4. Reducing agent. Apa kata reducing agent? Carbon. Carbon. So senang kan susah sebenarnya? Senang ke susah? Senang je sebenarnya. Okay, senang je. Reducing agent ni kamu pergi ambil bahan hak mengalami pengoksidaan. Oxidizing agent ambil bahan hak mengalami reduction. Boleh? Okay. So kat sini, nampaklah di sini. Ni hak cikgu kata redox tadi. Redox. Dia kata redox tadi adalah reduction. Okay, redox ni reduction dengan oxidation berlaku secara serentak. Nampak tak berlaku secara serentak kat situ tu?
Nampak tak? Dalam satu persamaan ni, dia berlaku secara serentak. Proses reduction dan juga proses oxidation. Mesti wajib berlaku secara serentak. Bila copper to oxide bertindak balah dengan karbon, dalam itulah berlakunya reduction, dalam tu jugalah berlaku oxidation secara serentak, simultaneously. Sebab itulah kita panggil sebagai redox reaction. Gitu. Faham tak ni? Faham tak? Faham. Faham. Faham tak? Okey, bagus. Okay, kalau faham, teacher bagi soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, sekejap. Alah, mana whiteboard saya lupa nak buat dua tu tadi. Okey, seterusnya. Okey, saya bagi soalan seterusnya. Okey, katakanlah saya ada Zn tambah dengan CuO menghasilkan ZnO tambah Cu. Okey, so sama juga macam tadi. Kali ni cikgu nak kalau boleh dengan sebab dia sekali. Okey, bahan apakah yang mengalami oxidized substance? Betul ke saya jawab oxidized tu? Okey, oxidized substance ataupun substance undergoes oxidation. Substance undergoes oxidation. Okey, lepas tu reduce substance, bahan yang mengalami reduction. Substance that reduce, substance that undergoes reduce. Okey, lepas tu oxidizing agent. Oxidizing agent. Lepas tu reducing agent. Okay, cuba buat yang ni. Okay, cuba buat yang ni. Siapa yang dah siap? Buka kamera macam tadi juga, nak tengok. Okay, siapa yang dah siap boleh buka kamera, saya nak tengok. Okay, kalau boleh kamu bersama dengan kamu punya maksud, bukan maksud, sebab dia kenapa. Okay, why. Ni sebenarnya saya nak bagi, nanti saya bagi latihannya. Dah siap bagi tahu. Ni sebab dia kat sini, boleh tengok wujud kat sini. Sebab dia akan boleh wujud kat sini. Sambil saya display ni. Bahasa Melayu boleh je? Ya? Boleh. Nak tulis kat bahasa Melayu pun boleh, tak apa. Kalau bahasa susah nak tulis kat bahasa Inggeris, boleh tulis kat bahasa Melayu. Okay, boleh wujud kat sini. Tulis sebab dia sekali. Kali ni saya nak bersama dengan sebab. Allah, 12.15 dah kita. Konon-konon saya nak pergi sampai hak ketiga ni. Nak satu pun tak habis lagi. Okay, dah belum? Teacher, nak tengok soalan Hello. Dah, okey, dah cikgu nak buka, nak tengok. Ada yang dah siap? Soalan teacher. Apa dia? Soalan dia. Oh, nak tengok balik soalan. Okey. Cikgu buka balik soalan. Tu. Okey. Okay, saya buka balik ni. Teacher nak tengok yang Apa dia? Nak tengok yang mana? Soalan? yang ni.
Yang ni. Yang tadi? Yang ni Yang tadi, yang ni. tadi. Nak tengok buku teks ni ke? Ya. Okey, tengok dulu. Kamu cuma ubah bahan ni. Ni, ubah bahan. Okey, bahan tu kena ubah lah. Bahan ni. Kalau ambil reason yang ni, ubah bahan. Ubah bahan ni. Terms ni boleh terima. Okey, boleh? Saya kecilkan. Kalau kecil tak nampak. Supaya boleh nampak dua-dua. Kalau pening. Yalah sebab besar lah. Okey, dah siap belum? Lambat pula hampa. Dah rasa. Bila ni tak sebab ni. Oh, dah siap dah? Dah. Oh, dah siap dah? Okey, dah siap. Saya buka WhatsApp Google Meet hampa. Siapa dah siap tunjuk? Wah, syukur juga orang pertama. Syukur penat sebenarnya bijak syukur. Sebab tu saya kata hang kena masuk kelas. Kena selalu datang kelas. Nah, syukur nah. Okey, bagus syukur orang pertama siap. Okey, syukur dah siap. Fizati. Tak lagi mahu pula Fizati tak sebut nama dia. Adila. Okey. Anis. Siapa lagi yang dah siap tu? Yusha tak siap lagi? Fatin, Ikmat, okey bagus. Sofia. Okey, tulis tak reason tu? Okey, ada reason Aina terbalik Aina. Okey, CuO oxidize zinc. Zn reduce CuO. Tulisan Fatin bagus. Dia punya tulisan dia besar dan jelas elok. Okey, Piduk pun dah siap. Okey. Nurin, tulisan Nurin bercomel kemas aja. Okey, nampak. Okey, Afrina, Husna, Adam. Okey, bagus. Aida, Sofia. Aina pun tulisan kemas elok. Okey, Azrif. Dah nampak Azrif walaupun sengit kalau aku tengok hak mu Azrif. Okey, Azrif. Okey, ada lagi tak? Zaim. Zaim pun terbalik Zaim. Tu dia. Okey, bagus. Okey, siapa hak tak tunjuk tadi Ikmal tunjuk belum Ikmal? Ya, Ikmal dah kan? Okey, semua dah tunjuk Okay, very good. Okay, let's check your answer. Jom kita semak jawapan kamu. Kat mana hantar sini? Okay, mari kita tengok jawapan. Okay, kita tengok jawapan. Ni, kita tengok jawapan. Okay, first kali kita buat partner macam biasalah. Okay, kita buat partner dulu. Zn, partner dia dengan ZnO. CuO, partner dia dengan Cu. Okay, Zn kepada ZnO. So, dia mengalami apa? Zn kepada ZnO mengalami dia terima Gain of oxygen. gain oxygen. Bila gain oxygen dia mengalami apa? Oxidation or reduction? Oxidation. Very good. Okay, and then satu lagi ni istilah reduction kan? Daripada CuO kepada Cu. So maksudnya, maksudnya dia lose oxygen. Bila lose oxygen dia mengalami reduction. Okay, boleh? Okay, now tengok. Okay, oxidized agent, oxidized substance. Bahan yang mengalami pengoksidan. Bahan apa yang mengalami pengoksidan? Zn or CuO? Zinc. Zn. Okay, Zn. Reduced substance? CuO. Boleh? Okay, ni apa reason dia? Cikgu nak reason tadi. Apa reason dia? Why Zn oxidized substance? Zn Because gains Oxygen. Oxygen. Very good. Okay, why CuO reduced substance? Why? Because CuO loses oxygen. senang kan? Boleh? Okay, now oxidizing agent. Cikgu hampa dah mula kau. Oxidizing agent. Kita faham ni apa dia? Oxidizing agent. Okay, oxidizing agent. Apa jawapannya? CuO. Okay. Reducing agent? Reducing agent? Zn. Why? Sebab apa? Sebab apa CuO ni? CuO oxidizing agent apa? Oxidize Because CuO oxidize Zn to
CuO. Ni sajalah kita tambah tu. Tambah ZNO. Okay. CuO oksidas Zn to form ZnO. Okay, reducing agent. Betul ni Zn ni. Kenapa? Because ZN reduce okay, use CuO to form what? To form CuO. Boleh. Faham tak ni? Faham tak kelas? Faham. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Hak yang pening tadi. Senang je rupa-rupanya. Senang sahaja. So sekarang ni, senang sahaja. Kita baru tengok magic box kita ni hak pertama ni tau. Kita baru tengok hak pertama. Okay, baru tengok pertama. Okay, next week kita ada kelas. Next week kita akan tengok hak yang kedua. Kalau dan masa kita terus masuk yang ketiga. Sebab kamu dah faham dah tu, mungkin kita boleh terus masuk yang ketiga. Okay, boleh ha? Okay, ada soalan tak nak tanya sebelum teacher tutup kelas kita? Tiada. Okay, ada soalan? Okay. So, kalau tak ada soalan, sampai situ sahaja. Nanti teacher akan bagi, sebab cikgu kamu pun dah masuk tadi, marah dia lambat. Okay, saya akan bagi ni, tutorial redox 1, redox reaction. Okay, saya akan bagi soalan ini pada kamu. Okay, saya bagi hak ni, saya bagi. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Thank you. Hey. Ada soalan tak ada?